بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ahmad an Qubaidah bin al-Mukhariq radhiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك يا قبيضة إذا صليت الصبح فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمي والجزام والفالج يا قبيضة. قل اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركتك atau kama qala. Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Qubaidah bin al-Mukhariq radhiyallahu anhu. Suatu hari Qubaidah bin al-Mukhariq datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan aku bertanya kepada Nabi. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku, ma jaa bika, apa tujuan kamu datang kepada aku? Qultu, aku jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat sinni wa raqqa azami, wahai Rasulullah, sesungguhnya umur saya sudah lanjut, waraqa azami, dan tubuh badan saya ataupun waraqa azami, tulang saya pun dah lemah. Apa maknanya dah tua? Bila orang tua, umur dah tua, sistem badan pun semakin hampir lumpuh, dah tak larat. Fa ataituka lituallimuni ma yanfa'ani Allah bihi. Oleh itu ya Rasulullah, saya datang berjumpa tuan ini, saya nak minta tuan ajarkan saya apa yang sebenarnya boleh memberi manfaat, beberapa manfaat yang baik untuk diri saya yang sudah tua, yang dah tak larat, yang mungkin kadang-kadang tidak sihat. Jadi kalau boleh tuan ajarkan kepada saya apa-apa sahaja ma yanfa'unillahu bihi, yang sebenarnya boleh mendatangkan manfaat untuk saya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mararta bihajarin wala syajarin wala midrin. Wahai Qubaidah, tidaklah kamu lintas ataupun tidaklah kamu lalu di satu jalan yang mana di jalan itu ada hajar, ada batu-batu kecil, wala syajarin, dan tidak juga di mana-mana jalan yang kamu lalu terdapatnya syajar, ada pokok-pokok, tak kisah pokok itu besar ataupun kecil, wala midrin, dan di jalan yang kamu lalu itu mungkin ada terdapat lumpur, ada air,
ada lumpur yang becak. Kesemua ketiga-tiga ini Nabi kata illa astaghfara laka ya Qubaidah. Batu, pokok, lumpur, melainkan ketiga-tiga mereka ini akan beristighfar kepada kami. Nabi SAW pesan ini kepada Qubaidah dan juga kepada kita, tuan-tuan. Setiap suatu amalan yang kita buat, semuanya disaksikan. Pertama, Allah Ta'ala saksi. Yang kedua, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disaksikan oleh hamba-hamba Allah, manusia. Dan yang keempatnya, disaksikan oleh makhluk-makhluk yang selain daripada manusia, iaitu ada yang hadis Nabi sebut, ada ikan di laut, ada burung di udara, ada semut di dalam tanah, binatang yang melata menyaksikan perjalanan kita, ibadat kita. Dan juga yang terakhir, tumbuh-tumbuhan, dan ataupun juga bahan benda-benda yang jamat, benda-benda yang keras, mungkin hidup, mungkin mati, menyaksikan apa yang kita buat. Maknanya kalau baik kita buat, baik juga yang akan disaksikan pada Allah. Kalau maksiat yang kita buat, maka maksiatlah yang akan disaksikan pada Allah Ta'ala nanti. Kita tidak boleh lari, kita tidak boleh lepas daripada penyaksian-penyaksian makhluk-makhluk ini, kerana makhluk-makhluk ini tidak akan menipu, tidak akan bercakap bohong, tidak akan memutarbelikkan fakta yang kita buat, kerana mereka telah pun menyaksikan, dan Allah Ta'ala tidak berikan kepada mereka keinginan walau seinci sedikit pun untuk menukar haluan maklumat ataupun fakta yang telah mereka ada. Kita duk mai sembahyang subuh, kita duk mai sembahyang Aisyah, kita datang ke masjid, ataupun mungkin kita pergi ke tempat-tempat yang memberi banyak kebaikan, yang ke tempat-tempat ibadat, tempat-tempat yang tidak ada maksiat. Mungkin kita datang ke masjid, itu utama. Datang ke surau untuk sembahyang, datang untuk mengaji, untuk berkuliah. Kita pergi ziarah orang sakit, ziarah kawan dan sebagainya, urusan-urusan yang baik, kita pergi kerja dan sebagainya. Makhluk-makhluk Allah yang di tepi-tepi jalan yang kita pijak, batu-batu yang kita pijak itu, hajar itu, akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Pokok-pokok yang kita lalu, yang kita nampak dia macam tak erti bahasa, mungkin sama ada pokok itu hidup ataupun pokok itu mati, wallahu a'lam. Sebab ada dalam hadis Nabi, pokok yang mati juga boleh bersaksi. Malah ada juga dalam hadis yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebatang pohon pokok tamar yang duduk dalam kawasan masjid, yang duduk dalam satu ruang yang akan termasuk dalam ruang Nabi nak buat renovation, nak buat penambahan masjid, tapi ada tunggul kurma mati, juga boleh bercakap. Maknanya tidak mustahil bagi Allah Ta'ala suatu yang mati boleh bercakap, bertutur dan menyaksikan. Sebab Allah Ta'ala menghidup dan Allah Ta'ala mematikan. Walam idrin, lumpur, mungkin juga debu yang kita pijak, selut yang kita pijak, kesemuanya itu akan memohon keampunan kepada kita. Ada orang sayang kepada kenderaan, hujan, semarin dah basuh, masuk car wash, tayar pun polish kilat, enjin pun cuci putih, cermin pun tak ada abuk, debu-debu pun tak ada. Pukul 6 masuk car wash, pukul 7.30 masa buka puasa hujan, sampai ke pukul 12. Jadi sayang nak keluar kereta, nak main sembahyang tarawih, sanggup selimut kereta, tak guna untuk datang ibadat. Kereta kita tu nanti jadi saksi, kita jadi saksi. Ada dalam hadis yang lain,
Nabi kata, kalau kamu ada beberapa batang pen, kalam ni, contohnya pen, dan setiap batang pen itu akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu guna? Makna pen jenis guna habis dakwah. Pen ini bukan jenis kekal, pen ini jenis habis dan kita buang. Ataupun pen orang dulu mungkin jenis celup dakwat, dakwat ayah itu, tulis, dan mungkin lama kelamaan mata dia akan haus, akan jadi pendek dan sebagainya, dan akan dibuang. Hatta kalau kamu ada 4 batang pen, setiap 1, 2, 3, 4, Allah Ta'ala tanya, nak buat satu punya pen tulis apa? Saya tulis mengaji Quran. Nak buat 2 punya pen buat apa? Ni saya guna catat sambil-sambil dengar radio, kau ada apa-apa catat, saya catat ilmu. Ketiga pen buat apa? Saya tulis hutang, kau ada siapa main hutang, pasal hutang ni Allah Ta'ala suruh tulis. Yang keempat buat apa? Tu kuku ada nak buat kena jatah itu Farid lah. Kok terlupa. 1, 2, 3 tu dah selamat dah. 4 tu memang dah lah. Maknanya 3 dah okey, 1 tidak. Iza ikhtalata bainal halal wal haram ghulibatil haram. Benda yang buat baik campur dengan jahat, tak kisahlah banyak ke sikit ke, jahat ke baik ke, ghulibatil haram, tetap akan, kebaikan itu akan dikalahkan. Sebab baik, maksiat dan taat tidak boleh duduk satu tempat. Syaitan dan iblis dengan Allah Ta'ala tidak boleh setempat. Sama seperti syurga dan neraka, tidak sekali melainkan dipisahkan. Allah Ta'ala akan hisap ke semua itu. Jadi sayang kepada kereta tidak guna, sayang kepada motor tidak guna. Sanggup kita tidak datang, tidak hadir kerana sayang, takut debu, takut kotor, takut lumpur, sebab baru basuh, baru polish. Jadi aku simpanlah, buat apa? Kereta yang kita simpan itu nanti dia akan cela kita. Kereta yang kita simpan dalam garaj kita itu sedang ancam kita ketika itu. Itu maknanya kalau kita niat nak beli sesuatu, bukan sahaja benda besar tapi benda kecil, dan niat kita itu adalah untuk ibadah, dia akan jadi ibadah. Kalau kita beli suatu benda untuk maksiat, maka maksiatlah kita akan dapat. Macam hadis, ada Nabi tegur seorang sahabat. Dia tanya Nabi SAW, saya nak buat rumah ya Rasulullah, boleh tak tuan tolong cadangkan kepada saya manakah arah pintu dan tingkap yang sepatutnya saya buat? Dia tanya Nabi. Nabi ni arkitek, engineer, bukan dekat pandai buat hukum sahaja, segala-galanya Nabi. Dia tanya Rasulullah, tolong bagilah sikit pandangan untuk saya buat rumah, pintu kok mana yang baik? Nabi jawab kepada sahabat itu, ini engineer Islam. Kalau kamu buat rumah, tingkap rumah kamu tu tujuannya untuk masuk udara, kamu akan dapat udara itu masuk. Sekiranya kamu buat rumah itu, tingkap kamu itu bertujuan untuk masuk suara azan, maka suara azan lah akan masuk. Itu yang kata engineer Islam tu. Dia bukan fikirkan tentang, kalau orang Cina panggil Feng Shui. Saya dah beli satu buku Feng Shui Cina. Dia letak kat orang Cina ini, dia suka kalau nak beli rumah, dia tengok lokasi. Rumah depan bukit, rumah depan simpang jalan. Simpang jalan pun dia tengok jalan Y ke, jalan T ke. Rumah depan tong sampah. Rumah depan pokok besar. Dia buat, kalau dia buat awning rumah tu, awning rumah dia conggoh itu turun, boleh lindung ke tidak dia punya pakuar dia tu yang macam trapezium, yang 4 sarang labah yang duduk depan cermin, depan pintu tu, lindung ke tidak kalau dia awning tu? Feng Shui dia sampai ke tahap tu. Itu Feng Shui bukan Islam.
Islam punya feng shui, Islam punya Islam punya design. Dia tidak pandang kepada itu, tapi lebih pandang kepada tujuan kita buat rumah untuk apa. Kalau kamu buat rumah cantik, buat rumah besar, tujuan nak duduk sedap, sedaplah kamu nak duduk. Kalau kamu buat rumah cantik dan besar, tujuannya untuk ibadat, kamu akan dapat ibadat. Saya di belah Al-Ustaz itu sampai sekarang ini trend dia. Berapa rumah-rumah banglo yang besar, dia panggil ustaz petang-petang, asar ke, subuh ke, isyak ke, 2-3 bulan sekali dia panggil ustaz, jemput, panggil kawan-kawan dia 20-30 orang tekak celuih semayang dalam rumah dia, semayang asar. Habis semayang asar buat tazkirah dalam masa 40 minit, makan petang, surai. Sebab nak jadikan rumah itu sebagai tempat ibadat. Lantai, dinding, tingkap, bumbung, mozaik, kesemua furniture dalam rumah kita itu akan jadi saksi. Kalau tekak duk beli home theater, tengok Olimpik, Olimpik itulah saksi kita. Dinding kita akan bercakap, kerusi kita akan bercakap, pokok-pokok akan bercakap, ada ikan dalam akuarium pun nanti dia akan bercakap, jadi saksi, kerana kita tidak mempergunakan ruang yang ada dengan sebaik-baik mungkin untuk memberi manfaat, kebaikan, bakti kita pada Allah Ta'ala. Itu kebimbangan kita. Jadi banyaklah yang sumbangan-sumbangan kepada Allah Ta'ala yang akan kita dapat atas niat kita. Innamal a'malu binniyat. Bukanlah salah buat rumah besar, bukan salah bubuh aircon dalam bilik. Tapi kalau sekadar niat aku untuk berehat dan merehatkan diri sebab nanti aku nak bangkit buat ibadat, kita akan dapat rehat dan kita boleh bangkit buat ibadat selesa. Bohlah 4 horsepower pun dalam bilik kecil, tak apa, tak ada masalah. Belilah tilam 18 inci pun untuk tidur, tak apa, sebab kita niat untuk rehat. Selepas habis penat lelah nak bangkit buat ibadat, maka kita akan dapat ibadat. Tilam kita tilam ibadat, aircon kita aircon ibadat. Tapi kalau beli tilam ni raya nak ada promosi, beli baru tukar lama, beli baru, beli 1 dapat 2, promosi hari raya, harga runtuh. Ni dia kata payah nak dapat ni, belilah. Ni tidur memang sedap, beli untuk tidur, maka akan dapat tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin besar, bukan di Madinah, dunia, pemimpin dunia, tidur atas kulit yang dilipat 2. Kulit yang dilipat 2, macam kulit yang kita sembelih lembu, habis lapah ke semua, kulit tu disamak. Kulit itulah yang Nabi guna, lipat 2, lipat 2, tu buat bantai. Kita tu tak mau lah. Kita mau bantai ada bulu angsa, bantai yang ada lekuk tulang belakang, sebab nak bagi betul. Jadi bila betul itu memang betul sungguh, betul sampai tak ada waktu. Lohok pun betul, asap pun betul, lama-lama betul terus. Ini masalah tu. Jadi tuan-tuan, boleh beli apa pun kita nak beli, sebab kita ada duit, tuan-tuan ada duit, ada kemampuan, ada daya pilihan dengan benda-benda yang gadget yang ada lah ni. Cuma kita nak beli itu, kita niatkan yang baik, Allah akan bagi kebaikan untuk kita. Kalau kita beli mutu baru ni nak main masjid lah, kita akan guna main masjid, kita akan guna buat ibadat, dan sikit pun takkan rasa sayang nak buat ibadat, buatlah. Berlemuh, kelebok, selut, hujan, panas dan sebagainya, tak apa, habis buat ibadat. Sebab itu bagi orang-orang yang ahli ibadat ini, apa sahaja halangan yang main kepada dia, dia tidak pernah jadikan itu sebagai satu alasan untuk menghalang dia datang beribadat, melainkan kesemuanya itu akan jadi ruang-ruang dia beribadat. Ummi Maktum, dia tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya ni buta, saya nak berjalan pun susah. Kalau saya nak pergi ke masjid, saya perlukan kepada orang pimpin. Adakah saya masih perlu hadir untuk sembahyang jemaah?
Nabi kata, ya, tidak ada sikit pun kelonggaran untuk kamu wahai Ummu Maktum, untuk kamu tidak hadir solat jemaah pada setiap waktu. Nabi tanya dia, wahai Ummu Maktum, kamu dengar tak kalau orang azan? Kamu dengar di rumah tak? Dengar. Bila kamu dengar tidak ada kelonggaran untuk kamu tidak hadir, makna kamu mesti hadir walaupun kamu buta dan terpaksa dipimpin. Oh, kalau orang buta macam Ummu Maktum, Nabi fatwa boleh kena hadir. Kita tak buta, dekat rabun buah cermin mata, lagilah kena hadir. Ummu Maktum berjalan kaki, kita naik motor, naik bisikal, start kereta, lagi hebat, maknanya lagi canggih, lagilah kena hadir, lagilah kena datang. Di tuan-tuan, kesan bulan Ramadan ini, salat tarawih yang kita buat pada setiap malam. Habis Ramadan, tarawih tak ada, tapi kesannya yang kena buat salat jemaah itu ada. Tarawih memang tak ada dalam Syawal, tarawih memang tak ada dalam Zulhijjah, tarawih tak ada dalam Safar, tarawih tak ada Rabiul Awal, tetapi jamaahnya sepanjang tahun. Hidup 360 tahun, 360 hari setahun, solat jamaah itu ada. Tidak pernah ada, tidak ada. Maknanya kalau kita boleh datang untuk tarawih, tarawih mengajar kita pengertian konsep untuk berjamaah, maka kita kena hadir untuk solat berjamaah dan menghidupkan jamaah, kerana Nabi amat mementingkan solat secara berjamaah. Kemudian iza sallaita subha, Nabi sambung lagi, apabila kamu sembahyang subuh, wahai Qubaidah, faqul salasan, selepas kamu sembahyang subuh, kamu ucaplah 3 kali, subhanallahil azim wa bihamdih. Nabi ajak kepada Qubaidah ini, sebab Qubaidah minta sesuatu yang amat manfaat. Nabi ajak kepada Qubaidah, bila kamu sudah sembahyang subuh, idza sallaita, dah habis sembahyang subuh, kamu sebutlah ucapan ini 3 kali. Tuan-tuan sebut bersama saya, sebut. Bagi saya sebut dulu, baru tuan-tuan sebut. Kita kata 3 kali, ambil barakah hadis. Subhanallah al-azimi wa bihamdi, subhanallah al-azimi wa bihamdi, subhanallah al-azimi wa bihamdi. Tu je. Boleh ingat dah tu, tuan-tuan orang cerdik. Yang tulis pun ingat, tak tulis pun ingat. Subhanallahil azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdih, dan segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Kamu kata tu 3 kali, Nabi kata, tu'afa minal umya wal juzami wal falij ya Qubaidah. Hasil manfaat untuk kamu hanya dengan 3 kali kamu ucap tasbih itu, subhanallahil azim wa bihamdih, memanfaatkan kamu, tu'afa minal umya, menyelamatkan kamu daripada buta, selamatkan kamu daripada buta. Ada orang buta mata, ada orang buta mata hati, tapi tidak buta mata. Ada orang buta mata, tapi mata hati tidak buta. Ada orang tidak buta mata, tapi ramai buta mata hati. Ramai orang nampak supermarket, tak nampak masjid. Ramai orang nampak pasal Ramadan, tapi tak boleh mai sembahyang asar jemaah. Ramai orang nampak bubuk lambut masjid, tapi tak boleh mai sembahyang asar masjid. Itu dia yang lecehnya, tuan-tuan. Kan saya nak kata kat siapa? Orang Islam, saya nak kata ke orang Islam. Memang saya nak kata ke orang. Pasal yang mai ni orang, bukan beruang. Dia boleh bawa siang, bawa terpawai mai masjid. Orang duk Allahu Akbar. Dia mai tengok, tok siap apa semua duk sembahyang. Tak, tentu tulis nama, balik. Pergi beli cucuk apa ke, berminyak dulu. Tengok jam, mereka ni sembahyang lama saya. Dia dah survey, Ricky siap dah, berapa lama sembahyang. Tunggu
Tengok Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mikrofon kuat. Mai asak tak mai juga. Berkat ke makanan tu. Masak di masjid ni dah berkat dah. Tapi orang mai ambil tu menghilangkan berkat tu. Kalau kita lepas sembahyang kita ambil, ataupun nak main sembahyang kita dah letak dah mangkuk, tak dah terpawai, ataupun dah siap dah bungkui, kita pun ambil dan kita balik. Kerana kita hadir sembahyang, kita ambil, kita balik buka puasa. Nak beli di rumah ke, nak simpan balik tarawih ke, nak simpan makan sok ke, itu cerita lain. Tapi kita hadir, bukan hadir untuk nawai itu ambil sahaja. Tapi nawai itu kita ini untuk sembahyang. Kanji tu nombor 2. Pasal aku dah sembahyang, balik tengok ada orang bungkui, sapu dah satu. Ini kanji tu nombor 1. Sembahyang pun tak buat. Innamal a'malu binniyat. Diperbetulkan amalan kita, perbetulkan niat kita supaya yang kita buat itu baik. Itu orang buta mata hati. Mata tak buta. Tengok tak mana apa ada, semua dia nampak. Tapi tidak nampak ruang dan kawasan-kawasan ibadat itu, dia buta. Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada buta, ya Qubaidah. Wal juzam, Allah selamatkan kamu daripada satu penyakit yang namanya kusta. Penyakit hilang keupayaan tubuh, menahan sakit. Kusta yang boleh menyebabkan tubuh orang menghidapi penyakit kusta ini merana. Macam yang di Malaysia kita ni, pusat kusta negara di Sungai Buloh. Ada kampung, ada rumah, ada tempat masjid, surau mereka, kedai mereka sendiri duduk dalam tu pusat kusta negara. Wal falij, dan yang ketiga daripada falij, lumpuh keupayaan badan. Badan kita lumpuh, jadi tak larat, jadi krem, cekang orat, saat-saat tarik mengkarung. Kali duk tahiyat lemah sikit, kalau tu imam duk buat baca tasbih panjang tak lagi dalam tu, saya lagi duk tang tu tahiyat tu sampai ke habis, orang kena usung, masuklah ambulan pun duk tahiyat juga, tarik mengkarung, tak boleh duk lama. Saya ni kalau ustaz jadi imam, ustaz jangan lama-lama. Saya tarik mengkarung tak boleh buka dah. Kena pergi betul buka skru di hospital. Tak apalah, hospital dekat je. Itu dia sakit dah. Mungkin lumpuh terus, lumpuh seluruh anggota. Ataupun mungkin hanya lumpuh beberapa ketika. Maka tasbih-tasbih ini memberi manfaat dari sudut kesihatan. Bukan sahaja ucapan yang kita sebut, tapi sebenarnya zahir hati itu, taat kita pada Allah, kesan taat kita pada Allah sikit je. 3 kali tasbih padankan dengan 3 benda Allah Ta'ala bagi. Buta mata, rabun mata, penyakit kusta, penyakit lumpuh badan, pening kepala ni. Kalau tiba-tiba mata tak nampak, pergi hospital, diagnosis, doktor jenuh diagnose, jenuh cek ni, pasal apa ni, bubuh torchlight tak nyala, bubuh itu tak nampak, buah ni tak nampak. Cek semua urat mata, saraf mata, retina mata, cahaya boleh masuk sampai, tapi pasal apa mata tak nampak? Pasal tuan dia tak pergi nampak. Tuan dia tak pergi nampak. Jadi tak berbaloi tuan-tuan dengan kira kita tasbih ini. Allah Ta'ala bagi banyak manfaat 3. Dan selepas itu Qubaidah, kamu berdoalah, Allahumma inni as'aluka mimma indaka wa aqdi alayya min fadlik wa anshu' alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Doa dia, ya Allah, aku mohonkan kepada kamu di sisimu apa yang ada di sisimu, wa aqdi alayya min fadlik, dan engkau limpahkan kepada aku segala kelebihan-kelebihan yang ada padamu, wa anshu' alayya min rahmatik, engkau taburkan kepada aku rahmat-rahmat kasih sayangmu, wa anzil alayya min barakatik, dan engkau turunkan kepada aku berkat-berkat kamu. Maknanya lepas sembahyang subuh kena doa. Jangan Assalamualaikum, bangkit lipat sejadah. Jadah pun tak nak lipat, pakai terajangnya, terajang bintang tu. Saat ni lohok nak main sembahyang pula, tarik dengan kaki lah, tarik perbetul ujung, betul kepala, terajang pergi, terajang main. Awal ahli kungfu. Sejadah ni dengan kaki ya, punya kurangnya. Betul lah dengan tangan,
Satgi nak rokok juga, malas nak bongkok tu. Satgi nak bongkok juga. Apa salahnya pegang? Ni pakai kungfu dengan hujung kaki ya. Terajang satu, terajang sini, terajang sini, terajang sini. 4 kali terajang, Allahu Akbar. Nak sembahyang boleh terajang dulu. Masya Allah. Gunalah tubuh badan. Sendi Allah Ta'ala bagi 360 sendi dalam badan kita. Semua sendi itu, semua Nabi kata, kulla yawmin tatlu alaihi syamsi. Setiap hari matahari naik, sendi kita bertasbih. Dia minta makan, dan makan sendi kita ini adalah tasbih kepada Allah. Tuan-tuan dah tasbih dah pagi ni. Alhamdulillah, tabarakallahu ta'ala alaikum wa alaina ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bihaqiqatil hal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.